kekuatan dan perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Bapa, kami datang kepadamu sekali lagi. 神啊，我们再一次来到你面前， Dan kami memohon rahmat-Mu, pertolongan-Mu untuk kami. 求主你赐给我们智慧，还有你的帮助， Sehingga kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. 使我们能够有能力来明白主你的话语。 Dengan sikap hati yang hormat dan takut akan Engkau, kami akan membaca dan merenungkannya. 我们存敬畏的心要读主你的话语， Dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi seperti pedang yang bermata dua, 使你的话语就如两刃的剑来刺入我们的心， yang tidak hanya berbicara kepada yang mendengarkan, tetapi juga berbicara kepada yang menyampaikan. 不单对听的人说话，也对讲的人说话。 Di dalam dan melalui Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa. 我们奉主耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, kita bersyukur karena kita memasuki bulan Juli di tahun 2025 ini. 我们感谢主，今天我们已经进入7月份， Itu berarti sudah setengah tahun kita sudah melewati tahun 2025 ini. 那表示我们已经过了2025年的前半年。 Dan Tuhan Yesus itu baik, amin. 主耶稣是慈善的。 Saudara, di bulan Juni kita sudah merenungkan tema berkaitan bagaimana gereja itu sebagai komunitas rohani. 我们在6月份的时候已经思想了关于说，我们的教会是一个属灵的群体， Di mana kita tidak hanya cukup beribadah, tapi kita harus masuk ke dalam persekutuan di dalam komunitas-komunitas kelompok kecil di gereja ini. 我们不但要敬拜上帝，但是我们也要进入我们教会所有的门信小组里面。 Dan saya berharap di dalam gereja ini Bapak Ibu punya teman rohani. 我很盼望我们每一个人在这个教会能够有属灵的朋友。 Amin Bapak Ibu. 阿门。 Kita perlu teman rohani. 我们需要属灵的朋友， Kita perlu orang tua rohani. 我们也需要属灵的家长。 Kita perlu mungkin satu hari Tuhan pakai kita untuk membimbing orang yang lebih muda. 我们也需要神可能会使用我们来帮助那些比较年轻的一代， Dan menjadi adik rohani kita. 使他们成为我们的属灵弟妹们。 Dan hari ini saudara, kita memasuki seri khotbah yang baru saudara. 今天我们进入新的题目， Kita akan merenungkan berkaitan dengan kebaikan Tuhan yang melimpah. 我们要思考神Kita akan renungkan berkaitan dengan kebaikan Tuhan. 我们要思考神的爱，神的好处， Supaya saudara kemudian kita diingatkan kembali supaya kita menjadi saluran berkat Allah di dalam kehidupan kita saudara. 使我们可以被提醒，使我们能够成为神恩典的管道来。 Sehingga melalui diri kita orang itu menjadi menyadari bahwa Allah itu baik. 使我们能够使他们能够接受我们想到神是爱的。 Kebaikan itu harus jadi tanda dari jemaat GKI Anugerah. Amin. 此爱要成为我们恩典堂的每一个人的标志。 Jadi kalau lihat ini kira-kira jemaat mana ya? Kalau dia berbuat baik itu pasti jemaat GKI Anugerah. Amin. 因此他们看的时候说这是谁的会友呢？但是当他们看到我们的慈爱的时候，他们就知道这个是恩典堂的会友。 Dan minggu pertama ini saya akan menjelaskan terkait dengan tema kebaikan Tuhan yang tidak pernah gagal. 在7月的这个第一个组织，我要和你们分享神不变的爱。 Kita akan membaca dari Keluaran 34. 我们要读一段的经文是取于出埃及记第34章。 Dari ayat 1 sampai ayat 9, tapi saya hanya baca ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7, lalu kemudian saya akan baca ayat 8 dan 9 juga ya. 本来这个经文是从34章第1到第9节，但是我要从第6读到第9节罢了。 Kita akan membacakannya dalam bahasa Indonesia, nanti bahasa Mandarin akan dalam bahasa Mandarin ya. Kemudian Tuhan berlalu
di hadapannya sambil berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan kesetiaannya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalas kesalahan bapa kepada anak cucunya sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ayat ke-8, Musa langsung berlutut sampai ke tanah dan sujud menyembah. Ia berkata, jika aku mendapat kemurahan hatimu, ya Tuhan, berjalanlah beserta kami ya Tuhan. Memang bangsa ini tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, dan jadikanlah kami milik-Mu. 出埃及记34章第6节怎么说？耶和华在他面前宣告说：耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到3、4代。摩西急忙伏地下拜说：主啊，我在你眼前蒙恩，求你在我们中间同行，因为这是应作景象的百姓。又求你赦免我们的罪孽和罪恶，以我们为你的产业。 Saudara pernah mendengar perkataan ini? 你听过这样的一句话吗？ Kalau orang lain baik kepada saya, maka saya akan baik juga kepada orang tersebut. 人若对我好，我也就对他好。 Pernah saudara? 曾经怎么听过这样的一句话吗？ Saudara setuju dengan kalimat ini? 你们赞同这一句话吗？ Kalau orang lain baik kepada saya, maka saya akan baik juga. 人若对我好，我也会对他好。 Ada yang menjadikan ini prinsip hidupnya? 有人当这个一句话是我们生活的原则吗？ Ada? 有吗？ Saudara selama ini hidup dengan prinsip hidup ini? 我们是不是就是用这样的原则来活着呢？ Pertanyaan saya adalah, apakah prinsip ini diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan? 我的问题是，这样的原则是不是我们圣经里面神教导我们的？ Saudara, perkataan ini tidak pernah diajarkan oleh firman Tuhan. 弟兄姐妹们，这一句话从来没有被神所教导给我们的。 Tanpa kita sadari ada prinsip hidup yang berdasarkan tradisi atau dari omongan orang yang kemudian kita ambil masuk ke dalam kehidupan kita. 我们不自觉的将人家的话或者行为，就当做我们生活中的生活原则。 Apa masalahnya saudara dengan kalimat ini? 这一句话有什么问题呢？ Saya tanya ini, 我正在问你们， apa masalahnya? 有什么问题吗？ Nah tuh, jadi dengan kata lain, kebaikan yang seperti ini adalah kebaikan yang bersyarat. 那表示说这个好是有条件的， Kebaikan yang diberikan itu tidak gratis. 这样的慈爱是 Ada harga yang harus dibayar. 要付出代价的。 Kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu ulang tahun, aku kasih kado ke kamu. 如果你好，我也好；如果你生日的时候，我就给你礼物。 Waktu aku ulang tahun, 但是当我生日的时候， kasih kado nggak? 你要不要给我礼物呢？ Saya tanya loh, waktu ulang tahun kamu kasih kado ke aku? 当我生日的时候，你给我礼物； Waktu kamu ulang tahun, 当你生日的时候， untung hari ini saya nggak ulang tahun. 还好今天不是生日。 Saudara, kalau kemudian kita nggak memberikan kado, 若是我们后来没有给他生日礼物的时候， orang lain itu tahun depan kita ulang tahun kasih kado lagi nggak? 那个人他明年会不会再给我们生日礼物呢？ Itu namanya bersyarat. 这表示说有条件的。 Saudara, kalau ini hanya diterapkan dalam pertemanan, mungkin kerusakannya nggak seberapa. 若是我们在朋友之间有这样的原则，可能不会那么破坏我们。 Bayangkan kalau dalam pernikahan, saudara. 但是如果在婚姻生活上， Saya pernah punya teman 我曾经有一个朋友， pacaran, 他恋爱的时候， puji Tuhan nggak sampai 2 tahun, saudara. 还好他恋爱不到2年。 Waktu putus, 当他们断绝来往的时候， cowoknya itu kasih tagihan, saudara. 那男的向你的讨债， Ini true story, saudara. 这是一个真实的。 Saya nggak ngarang kali ini.
我并不是创造自己造的。 Waktu makan ada catatannya. 当吃饭的时候，他记下来； Waktu nonton 看电影的时候， itu nggak gratis, saudara. 他那不是说免费的。 Cowoknya catat 他男朋友也是 sampai 把它记 kado 下来 ulang tahun 甚至在生日礼物 juga dicatat harganya. 也是把它记下来它的价值。 Waktu putus 当端界来往的时候， dikasih catatannya. 就把这个记录给他。 Ini selama ini yang sudah aku habiskan buat kamu. 这是我这一向以来已经为你所付出的。 Orang Bandung bilang gelo. 万隆人说他神经病。 Saudara punya anak lagi pacaran? 你们有孩子正在谈恋爱吗？ Coba tanya sama anakmu. 请让你们问你的孩子们， Cowokmu buat daftar tagihan tidak? 你的男朋友有没有记载哪个记录哪个欠债的？ Atau Bapak Ibu yang duduk sama mantan pacar? 或者你们和过去的男朋友坐在一起的时候， Boleh tanya sama tanya sama mantan pacar, tagihanku sudah berapa puluh juta? 你可以问他，我欠了你多少百条？ Itu kalau kasih, kalau kebaikan itu bersyarat, bukan? 那个这样的慈爱是有条件的。 Saudara bagaimana kalau kebaikan bersyarat ini diterapkan di dalam keluarga? 若是这样有条件的好，是在我们的家庭中出现呢？ Bayangkan kalau kemudian ada seorang papa bilang ke anaknya, nak nih semua tagihanmu sejak kamu lahir ke dunia ini sampai kamu selesai kuliah. 试想看，就是有一个父亲对他的孩子说：“孩子啊，这个是从你出生以来，直到你已经大学毕业以后的一些支出。 Ini tagihan beserta dengan bunganya. 这个是我要向你追的，还要加上利息。” Itu kalau kita memandang bahwa anak adalah investasi, betul kan? 就是我们看待孩子好像我们正在投资的话， Makanya dulu ada kata pepatah, banyak anak, banyak 以至 rezeki. 于以前有什么一句话说“多子多福 Anak saya 3, saudara. ”。我的孩子有3位， Rezekinya lebih banyak daripada pendeta Cheng Lison. 比谢经理的福气更多。 Tapi lebih banyak rezekinya Kosyantung. 但是可能是香东长老的福气 Anaknya 4, 更多。 saudara. 6 Oh, 6. 个孩子， 6. Banyak anak, banyak rezeki. 多子多福。 Kalau nanti saya sudah tua, nggak bisa kerja, 以后我老了不能工作的时候， rezekinya banyak, saudara. 我就有许多的福气。 Saudara, kita tahu kebaikan yang seperti ini bukan kebaikan yang dihidupi oleh orang percaya, betul? 我们知道这样的慈爱并不是我们信徒所当行的。 Kita tidak pernah melihat anak sebagai investasi, kita melihat anak itu sebagai berkat dari Tuhan. Amin. 我们不当孩子是我们投资的对象，但是我们当作是神所 Lalu 赐。 pertanyaannya kebaikan seperti apa yang Alkitab ajarkan? 但是圣经教导的是什么样的美善呢？什么样的慈爱？ Sebab itu saya mengajak kita untuk melihat tadi ayat yang sudah kita baca bersama. 所以我要再请大家看我们刚才读过的经文。 Saudara, ayat yang kita baca itu adalah sebuah kisah dari bangsa Israel. 刚才我们所读的经文是关于说以色列民 Dalam 2 pasal sebelumnya, bangsa Israel itu menunggu Musa yang ada di atas gunung Sinai. 在这个经文的前2章是关于以色列民还在西乃山的时候， Mereka tidak boleh menunggu, mereka harus menunggu jauh dari gunung itu, saudara. 他们要远离这个山来等待， Mereka tunggu-tunggu, 但是 Musa nggak turun-turun. 但是他们等来等去，摩西却没有下山来， Seminggu ditunggu nggak turun. 已经1个礼拜了也没有下山， 2 minggu ditunggu nggak turun. 2个礼拜也还没有。 Saudara, kalau suamimu naik gunung nggak turun-turun, 姐妹们，就是你的丈夫2个礼拜上山没有下山怎么办？ kita panggil tim SAR bukan? 我们是不是要去找救援？ Saudara, mereka kemudian putus pengharapan. 然后他们就绝望了， Mereka tidak sabar. 他们没有忍耐的心， Lalu mereka membuat patung lembu emas ini. 然后他们就造了一个金牛犊。 Sudah dalam peristiwa itu Allah marah besar. 在这个过程中，神是大能的， Saking marahnya, dia pengen menghancurkan semua umat Israel itu.
神大大的愤怒，以至于他要毁灭这个全部的以色列民。 Sampai dia bilang begini, saya hapuskan semua, saya musnahkan semua, saya berkati Musa, dari keturunan Musa akan muncul bangsa baru. 他甚至愤怒的时候是这样说：“我要毁灭整个的以色列民，我只是要从摩西的后代来树立一个新的。” Allah itu adalah Allah yang tidak cepat marah. 神其实不会，神是长久忍耐的神。 Kalau di dalam Alkitab kita lihat dia marah itu berarti sudah keterlaluan sekali. 但是如果在圣经里面能生气的是， Dan yang bisa marah， keterlaluan. 是过分了。 Dan kemudian puncaknya saudara adalah ketika Musa turun, 在高峰的时候，就是当摩西下山的时候， 2 loh batu yang ditulis oleh jari Allah itu sendiri dipecahkan Musa. 他带着2块的画板，是神用他的手来刻上字的，他把它摔碎了。 Musa itu menunjukkan kemarahan daripada Tuhan di depan bangsa Israel. 摩西向大家显明了神的怒气。 Saudara, seorang ahli biblika berkata begini, saudara. 有一个解经家这么说： Kalau mereka tidak siap menanti hukum itu, 若是他们还不能够遵守这个律法， maka mereka tidak layak memilikinya. 他们就不配拥有。 Jadi waktu Musa pecahkan itu, saudara, 因此，当摩西把它甩碎的时候， itu sebagai sebuah tindakan simbolis mereka tidak berhak untuk memiliki 那表示 firman 是 Allah. 一个象征性的说，那以色列民他们没有这个不配来拥有这个画板。 Waktu merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat satu bagian firman Tuhan yang lain. 当我来思考这一段的经文的时候，我另外想到了另外的经文。 Ada orang yang membaca tapi tidak mengerti. 有些人他们读了，但是他们不明白； Ada orang yang mendengar tapi tidak memahami. 有些人他们听了，但是他们听不懂。 Dan mungkin ada orang yang datang berkali-kali dengar khotbah juga tidak paham. 有些人他们可能来到教会好多次来听到，但是仍然他们不明白， Hidupnya tidak berubah, sama saja. 他们的生活并没有改变，和以前一样。 Jangan-jangan karena memang Tuhan tidak izinkan kita untuk memilikinya. 可能是神不让我们可以拥有， Karena kita tidak serius untuk menaati hukum Tuhan. 因为我们没有实在的、真正的来等候神。 Saudara, umat Tuhan itu sudah keterlaluan waktu itu. 那个时候以色列民实在过分了。 Ini gambar bagaimana Tuhan itu membimbing berjalan bersama dengan mereka. 这些图面就是表示说，神是怎么样的带领他们和他们。 Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan waktu mereka ada di Mesir. 当他们在埃及的时候，他们向主求帮助。 Mereka sudah tidak tahan dengan perbudakan yang mereka alami. 他们已经不能够忍受那个奴隶制度， Mereka menderita, anak mereka menderita. 他们受苦，他的孩子们也困苦。 Mungkin gambarannya seperti orang-orang Palestina di Gaza hari ini. 可能就好像这些现在的法利赛人，他们在加萨那边， Mereka berteriak-teriak minta tolong. 他们呼求上帝， Tuhan menolong mereka, Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan. 神来拯救他们，使他们脱离这个奴隶的制度。 Lalu Tuhan tuntun mereka ke tanah perjanjian. 然后神就牵着他们走到那个应许之地。 Tuhan tidak tolong, tidak lalu lepaskan mereka saja. Bukan begitu. 神没有说帮助他们，就这样子任留他们。 Tuhan menuntun mereka. 神是用手来牵引他们， Lalu Tuhan berikan firman-Nya kepada mereka. 神也是给他们神的话语， Untuk apa, saudara? 用来做什么呢？ Supaya mereka hidup sesuai dengan desainnya Allah. 使他们能够生活就照着主的画像， Supaya melalui mereka orang lain tahu tentang Tuhan. 使得能够接触他们已经知道神的人。 Apa balasannya, saudara? 他们的回应是什么呢？ Mereka malah menciptakan berhala yang Tuhan benci. 他们反而一个制造了偶像，是神不喜欢 Mereka 的。 justru melawan hukum kedua dari 10 hukum Taurat itu. 他们是甚至已经违反了第2条诫命。 Apa bunyi hukum kedua dari 10 hukum, saudara? 第2条诫命是什么呢？ Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 你们不能够制造偶像， Itu bukan hukum kedua, saudara, itu hukum pertama. 那也是第1条诫命。 Ngantuk, udah mulai ngantuk ya. 可能是不是已经开始打瞌睡了？ Hukum kedua bunyinya apa? 第2条诫命是什么呢？ Ini yang kalau nggak bisa sebutin nggak boleh makan siang.
就是不能够回答的，不要吃午餐。 Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. 你们不要为自己制造偶像，也不要敬拜他。 Saudara, ini ibarat seorang anak yang diberikan susu, diberikan makan yang sehat-sehat oleh orang tuanya. 就如一个孩子，他的家长给他牛奶，给他食物吃。 Waktu dia besar, saudara. 当他长大了以后， Waktu orang tuanya mulai tidak mampu untuk bekerja. 当家长已经没有能力工作的时候， Yang dia lakukan adalah yang sebaliknya. 他所做的却是相反的。 Baru-baru ini saya lihat di televisi. 我刚刚从电视机那边看到， Ada 2 anak yang menyerahkan orang tuanya kepada rumah jompo. 有2个孩子，他们把他们的父母放到这个养老院里。 Dan di rumah jompo itu ada persyaratan, itu hanya untuk rumah jompo yang anaknya sudah tidak ada lagi. 其实这个养老院是有条件的，他只收那些已经没有孩子的老人家。 Anak itu memberikan memberikan orang tuanya dan bilang kalau nanti meninggal kami jangan dihubungi. 这个孩子告诉那个养老院说：“这个我把我这个老人家寄养在那里，如果他过世的时候，请不必通知我们。” Kalau saudara punya anak seperti itu, apa yang saudara akan lakukan? 若是你们有这样的孩子，你们要做些什么呢？对他， Taruh mama di rumah jompo, lalu bilang nanti kalau meninggal kami nggak usah dihubungi. 把妈妈放到养老院里，然后告诉养老院的人说不要联系他们，就是他妈妈过世的时候。 Kalau Tuhan seperti saudara, apa yang akan dia lakukan? 若是神好像我们一样，他会做些什么呢？ Pasti kebaikan yang bersyarat itu, bukan? 肯定他是有条件的爱。 Kamu nggak tahu apa yang mama papa lakukan waktu kamu kecil. 你们不知道父母对你们小时候做了些什么。 Saudara, memang diceritakan bagaimana Allah marah dan hampir kemudian menghukum mereka semua. 我们知道神发怒，然后他差不多要把全部被毁灭。 Tapi kemudian puji Tuhan melalui Musa datang dan memohon kepada Tuhan, memohon pengampunan. 但是很感恩，因为摩西向主祈求。 Dan kemudian Tuhan dengan senang hati kemudian memberikan 2 loh batu yang baru, saudara. 后来神又喜悦的心，也愿意给他们再复制2个画板。 2 loh batu itu gambaran Tuhan memulihkan lagi perjanjian dengan umatnya. 这2块画板就表示说，神再次来复苏这个他与以色列民的约。 Saya mau ajak sebentar jemaat untuk belajar ayat 3, 4, ayat 6 dan 7 ini, saudara. 我要请大家来注意这个2节的经文， Ada ayat yang menarik, saudara. 这是有点是引人的。 Yaitu ketika Tuhan berkata, Aku Tuhan adalah Allah yang penuh kemurahan hati dan belas kasihan. 就是当神说我是神，我是充满有怜悯和恩典的神。 Saudara, di dalam bahasa aslinya, 在原文里， kata kemurahan hati dan belas kasihan itu dipakai kata rahum. 在这个怜悯和恩典是 rahum， Rahum itu kata sifat. 这是一个sifat， 这是一个Agak susah ya karena jarang dipakai. Rahum kata sifat, tetapi bahasa kata bendanya adalah rehem. rahum 它是一个名称，但是它的名词是 rahim。 Dalam bahasa Indonesia kita punya kata rahim. 在印尼文里面，我们能够知道有一个字叫做子宫。 Mungkin karena dipengaruhi oleh bahasa Arab, saudara. 可能也是有那个阿拉伯文所影响的。 Siapa yang punya rahim? 有什么人有子宫呢？是什么人有子宫？ Saya nggak punya, saudara. 男生没有， Yang punya rahim adalah seorang ibu, bukan? 都是女生才有子宫。 Dengan kata lain, saudara, ketika Tuhan berkata, Aku Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kemurahan hati dan belas kasihan. 用别的话来说，当神说我是充满怜悯和恩典的神的时候， Allah ingin menunjukkan belas kasihnya sebagai seorang ibu. 他要显明他的怜悯，就如一个母亲一样。
Seorang ibu yang kemudian memelihara anaknya sejak dari rahimnya, saudara. 一位母亲，她怎样从她孩子还在她的子宫里，怎么样来养育？ Di dalam Yesaya 49 ayat 15. 在以赛亚书第49章15节这么说， Firman Tuhan berkata seperti ini. 神的话这么说： Mungkinkah seorang ibu melupakan anaknya? 妇人岂能忘记她的孩子呢？ Mungkinkah ada ibu yang tidak menyayangi anak kandungnya? 有什么母亲她不怜惜她的孩子呢？ Nah ibu-ibu, ini pertanyaan kepada ibu-ibu. Mungkinkah ada? 我问姐妹们，会不会发生这样的事？ Ada nggak para ibu yang di sini, saya mau tanya nih. Ada nggak para ibu yang lupa sama anaknya? 在这里是不是有什么母亲她们忘记了自己的孩子呢？ Ya kalau misalnya geger otak ya bisa lupa saudara ya. 但是如果母亲犯上了遗忘症，可能会忘记。 Tapi saudara bisa lupa dengan anak? 但是我们是否能够忘记我们的 Apakah 孩子？ ada yang dilakukan seorang anak yang membuat para ibu kemudian tidak sayang lagi sama anaknya? 孩子们犯上什么这样子的事情，以致母亲不会再爱他了？ Ada saudara? 有吗？ Saya lagi tanya ibu-ibu. 我再问姐妹们， Ada nggak ibu yang kemudian nggak sayang lagi sama anaknya? 有什么母亲会后来不爱她的孩子了？ Allah bilang begini, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. 神说，虽然母亲能够忘记她的孩子，但是神 Saudara- 不会忘记我们。 Dengan kata lain, Tuhan ingin berkata kasih sayangnya kepada kita, kebaikannya melebihi kasih seorang ibu. 神要对我们说，他的爱是超乎母亲的爱。 Jadi apa yang ini diajarkan kepada kita melalui ayat firman Tuhan ini? 接着这个一段的经文，神要教导我们什么呢？ Meskipun kita sering gagal, sering jatuh dalam dosa, 虽然我们经常失败，我们陷入最终， kasih dan keadilan Allah itu tetap menjadi dasar pembaruan hidup kita, saudara. 但是他的爱和他的公义是成为复苏我们的。 Dia memanggil kita untuk kembali hidup dalam kasih karunia-Nya. 他呼召我们，让我们再次回到他爱的生活中。 Kapan kita berdosa dan kemudian Tuhan menolak kita? 我们什么时候犯罪了，然后神拒绝我们呢？ Adakah kisah di dalam Alkitab orang yang datang kepada Tuhan Yesus lalu Tuhan Yesus tolak? 在圣经上，你们发现有记载说，有人因为犯罪了，然后他来到神耶稣的面前。 Pernahkah Yesus menolak seorang berdosa untuk bertobat? 耶稣曾否拒绝一个罪人要能够悔改呢？ Penjahat yang ada di atas kayu salib saja diterimanya, saudara. 连在十字架上的强盗都被他接纳。 Saudara, apa gunanya penjahat yang sudah di atas kayu salib itu? 在十字架上的强盗，他到底有什么用处呢？ Hidupnya nggak berguna, saudara. 他的生活已经没有用了。 Kalau dia punya mama, pasti mamanya malu mengakui anaknya. 就是他有母亲的话，他母亲一定很羞耻有这样的一个孩子。 Itu sampah masyarakat yang digantung di salib. 这是社会的垃圾，所以被挂在十字架。 Masyarakat lebih perlu orang ini tidak ada daripada dia ada. 社会更愿意这个人不存在。 Tapi waktu penjahat di atas kayu salib itu bertobat. 但是当这个十字架上的强盗悔改的时候， Seperti pujian Padus tadi kan ya. 就如刚才我们诗班所唱的诗歌， Ingat aku Yesus. 请记住我，主耶稣。 Kepada penjahat yang tidak berguna ini, Yesus berkata, hari ini pun engkau berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. 对那无用的强盗，十字架上的强盗，神还对他说，主耶稣对他说：“今夜你就要与我在乐园了。” Saudara, sejahat apapun kita, seberdosa apapun, dan kalau kita merasa hidup kita tidak berguna, 我们无论是犯上了什么罪，我们已经错误到任何的地步的时候， Tuhan masih baik buat kita. Amin. 但是神对我们仍然蛮有慈爱。 Sebab itu kalau bicara soal kebaikan, sumbernya bukan kita, saudara. 因此，关于慈爱，它的前沿并不是从我们来的， Pusatnya Tuhan. 它的中心是从上帝来的。 Ada titik tertentu kita nggak bisa berbuat baik lagi. 有一个点，我们是再也不能做好事； Ada titik tertentu kita nggak mampu lagi untuk berbuat baik. 有一个丁点，我们是已经不能够这样做了。 Bisa jadi karena orang tertentu itu adalah orang yang sudah begitu menyakiti hati kita. 可能那个人已经那么的刺伤了我们的心， Dia sudah mempermalukan kita.
他已经不管我们了， Dia melakukan kejahatan yang luar biasa dalam hidup kita. 他对我们已经做了非常大的恶事， Dan kebaikan kita berhenti untuk orang ini. 因此我们对他的善意就停止了。 Kalau saudara ada di titik itu, 若是你在这样的一个定点里， datang kepada sumber kebaikan. 你就要来到那个好慈爱的前沿， Dia akan berikan pengampunan, dia akan memampukan kita. 他要给我们能力，他要赦免。 Atau mungkin kita berpikir, saya ini nggak punya apa-apa, 或者我们想到说我什么都没有， saya nggak bisa apa-apa. 我什么都不能做。 Saudara, Tuhan tidak cari orang yang mampu, 神并没有寻找那些能够的人， tapi Tuhan cari orang yang mau, betul? 但是他寻找那些愿意的人， Karena Tuhan yang akan memampukan. 因为是神要赐给我们能力。 Saudara lihat ada seorang janda, 你们看到有一位寡妇， nggak punya apa-apa. 她什么都没有， Kemungkinan 2 peser uang yang dia punya itu juga adalah pemberian dari diakonia. 可能她拥有的2块钱也是仁爱主给她的。 Untuk apa uang itu? 那钱拿来做什么呢？ Uang itu adalah untuk uang makannya hari itu mungkin. 这个钱可能是她那天要拿来买食物的， 2 peser uang. 只有2块小钱。 Mungkin kalau sekarang bisa jadi itu uangnya cuma 30.000. 可能如果算现在的价格，可能只有3万等， Cukup untuk beli nasi padang, saudara. 能够买1包的nasi padang。 Ini omat, 这个是一个老祖母， cuma makan 1 kali 1 hari. 一天只吃1餐， Tapi hari itu dia datang ke gereja. 但是那一天她来到教会， Dia datang ke bait Allah. 她来到神的殿中， Dia tidak mau datang dengan tangan kosong. 她不愿意空着手来到圣殿， Uang pemberian diakonia itu dia masukkan ke dalam tempat persembahan. 她将仁爱主所给她的那个钱，她放到那个奉献 Saudara, 箱。 orang ini nggak punya apa-apa. 这个人他什么都没有， Orang ini nggak mampu. 他实在没有能力。 Tapi waktu dia berikan persembahan, Tuhan Yesus panggil para muridnya. Sini, 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 lihat, lihat, lihat. 但是当他奉献的时候，耶稣叫其他人来看， Perempuan itu memberi lebih banyak daripada semua orang kaya. 这个寡妇她所奉献的是比那些很有钱的人更多。 Pertanyaan saya, habis itu si janda makan apa? 我就问说，我心里有一个疑问，说以后那个寡妇吃什么呢？ Tidak diceritakan, saudara. 没有说到， Bisa jadi ada yang kemudian kasih makanan dia di luar. 也可能是有人在外面再给他东西吃。 Tapi hari itu mungkin si janda sudah bertekad begini. 但是那一天他已经这样子的承诺， Hari ini aku nggak makan juga nggak apa-apa. 我今天没有吃饭也没关 Hari 系， ini aku puasa. 今天我要饿着肚子， Tapi aku mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. 但是我要把最好的献给神。 Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidupnya bersandar kepada sumber kebaikan itu. 这样的人，他的生活就是他完全依靠上帝的生 Saya 活。 yakin dan percaya Allah memampukan saudara untuk berbuat baik. 我坚信神一定会给我们能力，使我们能够做善事。 Jadi apa yang Tuhan ingin kita lakukan, saudara? 神要我们做些什么呢？ Mari kemudian kita jadi saluran berkat Tuhan dalam hidup kita. 让我们成为神流通的管道。 Kebaikan Allah yang tidak pernah gagal itu mengubah kita dari dalam keluar. 让神不变的爱来改变我们从内到外。 Dia tidak hanya ampuni dosa kita, 他不但赦免我们的罪， tapi juga memberdayakan kita untuk kita mengasihi seperti Dia mengasihi. 但是他让我们也能够去爱，就如他爱我们一样。 Ini bukan tentang kekuatan kita, kemampuan kita, 这并不关于我们的能力或者能够， tapi ini tentang kasih setia Tuhan yang mengalir dari hidup kita. 但是这个是关于神那不变的爱流露在我们的心中。 Saudara, kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat Tuhan. 当我们已经被呼召成为祝福的管道时， Membalas kejahatan dengan kebaikan. 我们能够以好来去面对那个坏， Kebencian dengan kasih. 以恨来代替爱， Pengkhianatan 以爱来代替恨。 Pengkhianatan dengan pengampunan. 我们面对那个敌对我们的，我们赦免。 Paulus dalam Roma 12 ayat 21 berkata begini, saudara. 保罗在罗马书第12章这么说： Jangan kamu kalah oleh kejahatan. 你不要以恶被打败了， Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
但是以好处以善来报恶，来胜过恶。 Saudara, saya ingin tutup dengan kisah ini, saudara. 我要用这个一个故事来做结束。 Saudara, tulisan God's Little Angels itu adalah nama-nama anak-anak yang ditembak tahun 2006. 这些小小的那个名字是在2006年他们被枪杀的。 Anak-anak ini berasal dari komunitas Amis di Amerika Serikat. 这些孩子们是从美国的一个小组里面。 Saudara, orang-orang Amis adalah orang-orang Kristen yang hidup sederhana. 这些人他们都是基督徒，他们生活很简朴。 Mereka sengaja menolak hidup dengan gaya modern. 他们拒绝生活好像新潮的。 Mereka itu yang sengaja cowoknya menumbuhkan jenggot panjang. 做男生的甚至故意的留这个胡须， Pakai topi berwarna hitam. 有戴上黑色的帽子。 Mereka hidup sederhana sekali. 他们的生活很简朴。 Mereka dikenal dengan hidup orang-orang yang hidup damai. 他们被人们称是说能够有安全的生活方式。 Tapi hari itu, saudara, bulan Oktober tahun 2006. 他们平安的生活，但是当他在2006年的时候， Ada seorang pria yang datang ke sekolah anak-anak mereka. 有一个男生来到他们的学校， Lalu dia mulai tembaki sekolah itu. 然后他就开始放枪打， 5 orang meninggal. 有5个人死了， Yang 5-nya kemudian sakit parah, terluka parah. 有另外5个他们负重伤。 Pertanyaan saya, kalau 5 anak gadis yang ditembak itu adalah anak Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? 请问，若是这5位被枪杀的孩子是你们的孩子，你们要做些什么呢？ Apakah Bapak Ibu akan ajukan itu ke pengadilan? 你们是不是要把他们上到法庭呢？ Apakah Bapak Ibu akan menuntut dengan keras orang yang menembak ini? 或者你们要去追讨他们， Apakah saudara akan menuntut keluarganya? 追讨他们的家人？ Saudara, penembak itu kemudian juga menembak dirinya, mati. 这个枪杀孩子们的人也是后来自杀。 Saudara, waktu kejadian ini terjadi, dunia sedang melihat orang-orang Amis. Betulkah mereka hidup dalam damai? Betulkah mereka hidup dalam kasih? 当这个事情发生的时候，世界在看这个 Amis 族的人，他们是不是真的是生活在平安当中？他们用爱来生活呢？ Akankah mereka membalas dendam? 他们会不会复仇？ Saudara, yang terjadi sebaliknya. 但是所发生的是相反。 Beberapa jam setelah penembakan, anggota komunitas Amis itu mendatangi rumah dari sang pelaku. 当这个枪杀案发生了几个钟头以后，有些人来到这个学校， Mereka tidak datang dengan kemarahan, tapi mereka datang dengan kasih. 他们并没有带着怒气来，但是他们带着爱来。 Karena ibu sang pelaku pun dalam keadaan yang sedih, saudara. 但是虽然那些做母亲的是在悲伤当中， Di satu sisi dia malu, dia menyesal kenapa anaknya melakukan ini. 枪杀人的母亲她觉得很羞耻，为什么这样的事情会发生呢？ Tapi di satu sisi, saudara, 但是在另一方面， dia juga kehilangan anaknya. 她也失去了她的孩子。 Orang-orang Amis itu datang menghibur ibu pelaku ini. 那些 Amis 的人们反而来到这个枪杀孩子的母亲那边来安慰她， Bahkan waktu pemakaman korban ini, saudara, 甚至当要埋葬这些死去的孩子们的时候， keluarga itu mengundang keluarga pelaku untuk datang di pemakaman. 他们反而还邀请这个枪杀人的家庭来到， Mereka menangis bersama di sana. 他们一起哀哭。 Saudara, ini menjadi sorotan dari dunia. 这成为世界性的新闻。 Seorang kakek dari korban berkata begini, 有一个牺牲者的祖父这么说： kami harus memaafkan, kami tidak membiarkan kebencian menguasai kami. 我们要赦免，因为我们不愿意复仇 Saudara, 在我们心中。 Mungkin kisah ini juga yang terjadi beberapa waktu di Sukabumi, saudara. 可能这样的事件也是在苏卡乌梅那边刚刚发生的。 Anak-anak lagi retreat, lalu kemudian datang sejumlah orang masuk, mereka merusak tempat retreat itu. 他们正在进行进修会的时候，然后有一群人来到那边，然后 Salib diturunkan, kaca-kaca dipecahkan. 把玻璃打破了，把十字架拿下来。 Anak-anak yang ikut trauma, saudara. 那些孩子们都觉得很受到惊吓。 Lalu gubernur kita kemudian berbuat baik. 然后我们的县长就做了一些善事。
Dia memberikan ganti rugi atas rumah yang dirusak itu. 他先出一笔钱。 Berapa juta saudara? 多少呢？数目是多少？ Kalau saudara yang punya rumah retreat itu saudara ambil nggak? 就是你是拥有这个进修会的地方，你愿意收哪个钱吗？ Ini bukan cepek ceng saudara. 这不是100千的事情， Ini cepek tiao. 这是100条， Ambil nggak? 你要拿吗？ Saudara, saya rasa pemilik rumah itu 我想这个物主 memberikan kepada masyarakat sekitar membangun rumah ibadah mereka bukan karena orang ini adalah orang kaya. 他要把钱捐给周围的群众来修理他们的家，并不是表示他很有钱， Karena mungkin aja ada orang kaya yang akan ambil uang seperti ini, betul? 但是因为可能有钱的人，他们仍然要收这个一笔。 Tapi karena ibu yang menolak uang itu dan memberikan kepada masyarakat mengasihi Kristus. 而是因为这个做母亲的，她把这个钱捐出来，是因为她爱基督。 Karena ada kasih kebaikan Tuhan yang dia rasakan, maka kemudian itu dia kembalikan menjadi berkat bagi banyak orang. 因为她感受到有神的爱，有神的怜悯，以至于她把那个钱可以捐出来。 Pertanyaan saya adalah, maukah saudara menjadi saluran berkat Allah, kebaikan Allah seumur hidupmu? 我的一个问题就是说，你们愿意一生都成为神祝福的管道吗？ Maukah saudara untuk tidak menahan kebaikan yang ada padamu kalau Roh Kudus itu bekerja di dalam dirimu? 若是圣灵在我们心中动工的时候，我们是不是愿意付出来， Apa yang Tuhan berikan, salurkan saudara. 让神所赐给我们的，我们能够去分享给他人。 Dan biarkanlah saudara sepanjang bulan ini kita bicara tentang kebaikan Allah. 让我们这一个月以来所要思考的就是关于神的慈爱。 Dan biar orang lain mengenal Jemaat GKI Anugerah sebagai jemaat yang berbuat baik. 让每一个人都能够认识到，我们恩典堂的会友们都是能够做善事的会友。 Mari kita berdoa. 让我们进入祷告。 Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menggugah hati kami kembali. 感谢主，你的话语能够再次启发我们， Jadikan kami orang-orang yang bukan mengumpulkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. 让我们成为一个不是把主你的好意、你的慈爱全部放在自己手中， Jadikan kami orang-orang yang menyalurkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. 但是我们能够成为将主你的恩典可以我们成为流通的管道， Tidak hanya pada waktu kami muda, 不是当我们年轻的时候罢了， tapi pada waktu kami sudah memasuki usia yang senja. 但是当我们越来越年长的时候，夕阳西下的时候， Biarlah usia kami menjadi usia yang indah karena kami tetap menyalurkan kebaikan Tuhan. 让我们的年岁成为一个美善的年岁，因为我们仍然成为一个祝福的管道。